wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam JPM Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera, #JPM Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Baik, yang saya hormati sahabat-sahabat timbalan yang ada di sini, Tuan Haji Karim saya nampak tadi. Okey, kemudian sahabat-sahabat KPPK, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Puan Hajah Rubaya, Puan Nurtida, Puan Zaiha, Cikgu Ismail Ali dan Cikgu Khairuddin yang saya nampak kat depan ni. Kemudian Cikgu Puan Khatijah, tak cukup kursi Puan Khatijah. Okey, kemudian Cikgu Karim ada kat sana, alhamdulillah. Kemudian KPP yang ada bersama kita, kemudian PP, dan bersama kita juga ada timbalan dari PPD Jasin, Cikgu Azrina ada, Cikgu Mat Taib kat hujung sana, PPD Alor Gajah, dan dari Melaka Tengah, dari Jasin. Baik, seterusnya cikgu-cikgu yang saya kasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini untuk satu program bicara profesional bersama dengan Ketua Menteri. Dan sebelum itu cikgu, saya ambil sedikit masa di sini, sedikit peluang di sini untuk bersama dengan cikgu, sebab kalau kita nak jumpa dalam suasana yang begini ramai, cikgu, jemputan kita ada 1,000 lebih kurang. Tapi masih ada banyak lagi 40 cikgu ya. Jadi kalau boleh cikgu, saya mohon cikgu yang berada di belakang tiang yang depan ni tolong datang ke depan. Cikgu tolong cikgu. Kita sama-sama cikgu kita akan bercakap secara tolong cikgu tolong kita datang semua ke depan. Okey, yang berada di belakang tiang semua datang depan supaya kursi yang putih ni kita tak tolong cikgu supaya tak nampak kursi putih. Okay, ini image kita sebagai cikgu di negeri Melaka, cikgu. Tolong. Okay, come on. Jadi yang di belakang tiang semua ke depan. Maksudnya yang berada di kursi yang berwarna hitam tu kita bergerak ke hadapan untuk mengisi kursi yang berwarna putih. Okey, come on cikgu, kita gerak. Come on cikgu yang di belakang tiang tu semua ke depan. Di depan tiang. Tiang yang mula-mula sekali. Okey. Kita penuh ruang di hadapan. Okey cikgu. Sebelum kita mula cikgu, sebelum saya mula untuk berbicara tentang PBD, kita cuba hayati, saya ada 2 slide untuk cikgu dan sama-sama kita hayati slide ini. Nanti saya akan bersoal jawab dengan cikgu tentang slide. Cikgu fokus betul-betul apa berlaku dalam slide ini. Saya mohon semua ya cikgu ya, cikgu fokus betul-betul sebab tu saya nak panggil duduk depan ni. Sebab nak tengok slide ni betul-betul cikgu. Cikgu cuba fokus betul-betul tentang slide, bukan slide, video. Video dari National Geographic ini. Kemudian nanti kita ada sedikit perbincangan. Okey cikgu, kita pergi ke slide ataupun video kita yang pertama.
Baik, next slide, next video. Power, eh? Baik. Okey dah ya tuan-tuan, cikgu-cikgu. Okey, ada dua video yang berbeza, 1 dan 2. Baik. Daripada video yang saya tunjukkan kepada cikgu tadi, ini cikgu-cikgu dari SK, SJKC, SJKT, SMK, semua ada. Kita jemput semua cikgu dari seluruh negeri Melaka. Okey cikgu. Berdasarkan video ini, kita buka peluang kepada cikgu untuk bersama saya di atas pentas untuk bercerita kepada kawan-kawan apa yang kita dapat sesuatu dari video ini. Okey cikgu ya. Tajuk ke atas, tajuk kita hari ini pemakassaan pentaksiran bilik darjah. Apa kena-mengena video ini yang saya nak cuba beritahu kepada sahabat-sahabat cikgu di luar sana. Nanti cikgu-cikgu balik akan bercerita di sekolah di seluruh negeri Melaka. Okey, kita buka peluang cikgu. Come, cikgu. Kat atas pentas bersama saya. Cepat cikgu, cepat. Kalau hari itu kita buat program di MMU bersama anak-anak cemerlang seluruh negeri Melaka, bila kita buka saja peluang untuk berbicara, ramai yang datang ke atas pentas. Cikgu, come cikgu. Bersama saya. Kita nak panggil dari Selandau. Boleh? Cikgu dari Selandar, come cikgu. Cikgu, kita bagi tepukan cikgu dari Selandar, SMK Selandar sama kita. Come cikgu. Okey. VIP semua turun bawah, yang lain belakang semua berdiri. Okey, terima kasih cikgu. That's one, two. Habis tu baru ada jamuan. Ya. Okey. Kita tak tahu. Hello. Okay, from the video apa yang saya dapat, when the mother lion ada makanan, they share the food with all the cubs.
But when the baby lion ada makanan, dia lari, dia tak nak share dengan siapa-siapa pun. Okay? So from the video tu yang I dapat. So as a teacher, we have to share the knowledge. Share the knowledge. Yes. Okay, point number 1, share the knowledge. Okay, you panggil seorang kawan. Seorang kawan. Kawan dari seluruh negeri Melaka. Okay, SMK Malim. Ada tak anyone SMK from Malim. Cikgu, SMK Malim. Kita bagi tepukan kepada SMK Malim. Cikgu, kita nak dengar. Tadi share the knowledge. Okay, bagus cikgu. Tak apa, kita share saja petang ini. Kita santai-santai sikit. Okay, come SMK Malim. 1, SMK Malim 2, SMK Malim 3. Okay, tak apa. Next, you sebut. SMK Malim kita catat, dia belum ada wakil. Pengetua yang mantan pengetua SMK Malim ada. Okay, terus. Tak ada. Seorang lagi cikgu, you panggil? SMK Tuntua. Kawan dia dari SMK Tuntua. Come on cikgu, come on. Cikgu-cikgu yang baru datang, kita terus datang ke depan. Cikgu, banyak lagi kursi kosong di hadapan sini. Come, cikgu. Yang berada di kursi yang bertanda hitam itu. Kita kosongkan, kita datang ke kursi putih di depan. Okey, SMK Tuntua tak ada. Okey, kalau tak ada, tak apa. Terima kasih. Saya nak panggil sahabat saya dari PPD Alor Gajah. Come. Madam Azlina. Kau cakap banyak sikit, Azlina. Terima kasih Tuan Haji Ghazali, Tuan Timbalan Pengarah. Saya rasa apa yang saya nampak dalam video tadi, the first video, dia menunjukkan bagaimana ibu, apa tu, singa bagaimana ibu singa tu membawa rusa ke apa tadi yang haiwan lah yang telah mati, dan untuk dia makan bersama anak-anak dia. So bila dia makan bersama anak-anak dia, kalau kita nampak anak-anak dia pun makan depan dia, maknanya dia tunjukkan bagaimana cara nak makanlah rusa, whatever it is. And then later on from the second video, kita boleh nampak anak dia dah pandai bawa yang hidup. Dan anak dia bawa hidup tu, mother dia ikut kat belakang. Kalau kita nampak tadi kan, the mother was there. But the mother hanya monitor saja dan tengok bagaimana anak itu menguruskan yang hidup tu dan makan benda tu. Okey. So kalau tuan nak saya sambung lagi ke stop kat situ? Tak apa, itu tak apa. Okey. Good. Baik. Okey, terima kasih Hazrina. Thank you. Baik tuan-tuan. Aku bagi Hazrina cakap kan sampai habis dia ambil kan. Tak boleh aku cakap. Baik tuan-tuan. Baik. Okey, macam ni tuan-tuan. Kalau kita tengok video yang pertama bagus, yang diberitahu oleh Selanda pun bagus, yang daripada PPD Alor Gajah pun betul sebenarnya tuan-tuan. Saya nak bawa tuan-tuan kepada PBD PBS. PBD, Pentaksiran Bilik Darjah tuan-tuan. Baik, kalau kita lihat video yang pertama tuan-tuan kita lihat singa ini, dia bawa balik daging yang dia dah bunuh mangsa dia bawa balik daging dan dia makan di depan anak dia. Sewaktu anak dia kecil. Maksud dia berdasarkan kepada tahap, dia lihat tahap penguasaan, TP. TP anak dia situ. Dia tak boleh bawa balik binatang hidup bagi anak dia yang kecil ni. Anak dia baru lepas menyusu. Jadi tuan-tuan lihat, dia gigit daging itu, dia tak makan tau. Sebenarnya dia kunyah-kunyah daging itu, dia nak tunjuk aktiviti yang sebegitu di depan anak dia. Dan anak dia kalau tuan-tuan tengok, ada berapa ekor tadi? Ada 4 ke 5? Sudah, setengah kata 4, setengah kata 5. Yang satu tu tengah gigit, yang lain bermain-main, nampak? Dalam kelas kita pun sama cikgu. Kita cuba tunjuk yang satu ini, yang lain berlari-lari, tapi last mereka akan datang juga. Kan? Bila mereka akan datang juga, dan dia tengok ibu tadi, dia gigit, ibu singa dia gigit, dia kunyah-kunyah, dia letak situ. Anak dia akan ambil. Dan anak dia akan kunyah ikut mak dia. Ikut mak dia. Tengok. Berdasarkan tahap. Tahap itu dia bagi seperti begitu. Selepas itu, bila anak dia dah semakin besar, dia tak bawa balik daging lagi tuan-tuan. Dia tak bawa balik daging mentah lagi. Dia bawa balik apa tu? Yang second video. Dia bawa balik anak rusa ke anak apa tu tuan-tuan?
Rubaiyah kata anak anjing ke? Ha? Kancil dia. Dia macam kancil tapi saya lihat macam anak rusa. Ataupun anak kijang, something like that. Yang kecil. Dia dah buat balik yang kecil, dia bagi anak dia. Dia nak ajak anak dia untuk memburu. Tuan-tuan lihat tengok anak dia tak pandai nak bunuh tau. Dia gigit kat kaki. Samalah dengan kita di dalam kelas, tuan-tuan. Kita kena buat macam itu. Okay, selamat datang sahabat saya, Tuan PPD Jasin. Okay. Cikgu Baharudin dan YDP MPSM, Cikgu Ramli, Pengetua SMK Munshi Abdullah. Selamat datang. Baik tuan-tuan ya. Jadi kita lihat bagaimana dia nak bagi TP itu. Maksud dia, kalau kata sehingga dia dah tunjuk macam itu, untuk tujuan apa tuan-tuan? Untuk tujuan survival anak-anak dia di masa akan datang. Kalau dia tak buat macam tu, tak survive anak dia. Tak survive. Itu saya nak cerita sedikit tentang PBD. Dan saya pernah bercakap di seluruh negeri dengan anak-anak murid saya. Saya bercakap juga tentang singa. Kalau tuan-tuan lihat National Geographic, selain daripada ini, ada satu lagi grup singa. Dia hidup dalam berkumpulan. Ini satu kumpulan singa. Satu kumpulan singa yang lain. Satu kumpulan singa yang lain datang, dia akan fight each other. Satu grup dengan satu grup akan bertembung. Bila singa ni bertembung, tuan-tuan, satu grup akan kalah. Satu grup akan kalah, dia akan melarikan diri. Yang tinggal di lokasi itu hanyalah anak-anak kecil tadi yang dia tak bawa bersama. What happened to this anak-anak singa tadi? Kita panggil apa anak singa? Cub. Anak-anak singa tadi yang tinggal. Apa jadi dengan anak singa yang tinggal itu, tuan-tuan? Kalau kita tengok National Geography, apa jadi? Adakah akan dipelihara oleh singa yang grup yang menang tadi? Tidak, tuan-tuan. Tak. Dia tak pelihara. Dia buat apa? Dia bunuh semua. Singa jantan akan bunuh semua anak singa yang tertinggal itu. Apa pasal jadi macam itu? Itu satu lagi saya pentang kepada tuan-tuan. Apa pasal jadi macam itu? Ini satu lagi siapa nak share dengan saya ni. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita baca situ, kita baca saya bercakap tentang alam menolak yang lemah. Kita tak tahu macam mana singa tu boleh tahu bahawa anak-anak singa macam tu dia punya naluri dia akan bunuh. Rupanya anak singa yang tertinggal itu mewarisi genetik yang lemah. Mewarisi genetik yang lemah, kalah dan lari. Jadi dia tak nak anak-anak yang terhasil seterusnya daripada generasi yang lemah untuk survival. Untuk survival, tuan-tuan. Untuk survival spesies dia. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Kemandirian spesies. Kemandirian spesies. Adakah ini berlaku dalam manusia? Mana dia cikgu sign aku ni? Berlaku tak dalam manusia tentang kemandirian spesies? Berlaku, tuan-tuan. Sebenarnya berlaku. Dia berlaku sejak bila, tuan-tuan? Sejak dari how sperm penetrate the ovum. We have 1 million of sperm untuk sekali ejaculation. Tetapi hanya satu sperm saja yang akan diterima oleh ovum. Di situ sudah berlaku. Siapa sperm yang paling kuat, yang paling laju, yang paling mula-mula sampai ke ovum. Di situ dah berlaku. Alam menolak yang lemah. Hanya sperm yang paling kuat akan mensenyawakan ovum. Daripada beratus juta. Cikgu Rubaiyah, ada berapa juta sperm? Cikgu Baharudin tahu tak ada berapa juta sperm? Tuan-tuan tahu tak ada berapa juta sperm? Sahaja nak tanya sekejap. Ambil masa sikit, tuan-tuan, santai je. Ada 10 juta? Cikgu Baharudin ada berapa, Cikgu Baharudin? Kita cakap-cakap. Cikgu Zul? Pengetua SMK Seri Mahkota. Tuan-tuan, sekali ejaculation sperm mesti melebihi 100 juta. Kalau kurang daripada 100 juta, lelaki itu dikira sebagai mandul. Kalau kurang 1 juta, cikgu. Kalau 80 juta ke bawah, mandul.
apa pasal mandor pula dia perlu satu saja? Sebab kebanyakan yang 80 itu meninggal dunia sewaktu berenang dalam lautan itu. Majoriti meninggal, cikgu. Baik, tak apa, saya nak habiskan itu. Berbalik semula kepada PBD tadi, tuan-tuan. Kita pergi next slide, kita nak tengok slide sekejap. Ini saya nak share dengan tuan-tuan. Cikgu esok. Okey, kita tengok data sini sekejap. Ini saya nak kongsi dengan semua cikgu di negeri Melaka. Untuk pengetua-pengetua, Dr. Azam dah kongsi hari itu. Yang ini saya nak kongsi. Tuan-tuan lihat. Yang atas, ini suatu kecap plan. Kita dapat data tentang PBD, kecap plan. TP1 sampai TP6. Dan juga yang tidak ditaksir. Kalau tuan-tuan lihat, yang color biru, yang atas untuk BI. Tak ada pin yang ni. Untuk BI, yang color biru itu adalah TP3. Ini TP3. Yang BM, TP3. Kita tengok yang paling tinggi itu. TP3. Matematik, TP3 yang paling tinggi, tolong tunjuk sekejap. Okey, 40. Kemudian pendidikan Islam. Dia kurang. Yang color apa tu? Color kuning. Yang color kuning itu TP4. Kemudian pendidikan moral, TP3 dengan TP4 sama. Kita lihat di sini tuan-tuan, dan untuk sains, TP4 dia lebih tinggi. Maksud dia, kebanyakan mata pelajaran, dia duduk di TP3. Yang data kita kumpul untuk seluruh negeri Melaka. Bila duduk di TP3, itu menceritakan kepada kita satu yang tak berapa bagus tuan-tuan. Maksud dia macam ni. Saya nak cerita sikit, maksud dia macam ni. Kita pergi ke sekolah. Ini saya baru bercakap dengan cikgu pendidikan khas. Ada cikgu pendidikan khas di sini? Cikgu pendidikan khas. Angkat tangan. Cikgu pendidikan khas. Kita pergi sekolah tuan-tuan. Yang belakang boleh dengar tak kalau saya cakap perlahan? Yang duduk di belakang sekali. Dengar tak? Dengar Saya cakap perlahan saja. Baik tuan-tuan. Kita pergi sekolah. Kita pergi ke pendidikan khas. Bila kita sampai ke pendidikan khas, kita tengok budak-budak tengah buat pastry. Buat apa? Roti. Ada pastry kan? Budak tengah buat pastry. Kita panggil seorang budak pendidikan khas. Kita suruh dia bercakap tentang pastry. Tuan-tuan, terperanjat kita Cikgu Zul. Dia boleh bercakap bagaimana nak buat pastry daripada mula. Daripada cikgu beli tepung apa semua tu yang ada atas meja tu dari mula sampai pastry tu terbentuk dan sampai pastry tu nak buat apa, nak jual ke nak apa. Dia boleh bercakap dengan kita, very good cikgu. Ini cerita betul. Lepas tu kita pergi pula ke kebun apa? Budak-budak pendidikan khas yang kat belakang tu dia panggil kebun apa? Ke belakang sekolah tu. Dia ada kebun pertanian, betul? Kita pergi kat kebun pertanian, dia boleh cerita macam mana pokok tu nak baja, sampai pokok tu keluar buah, macam mana nak petik, macam mana nak jaga pokok. Dia boleh bercakap, tuan-tuan. Lepas tu kita masuk dalam kelas. Ini saya cerita. Bila kita masuk dalam kelas, kita panggil seorang budak. Okey, kelas itu tengah belajar sains. Okay boy, can you please explain to me about photosynthesis? Dia dah mula terkebil-kebil. Panggil lagi seorang budak. Tanya dia, fotosintesis, terkebil-kebil juga. Jadi saya pun tanya balik, mana satu pendidikan khas ni? Saya berada di kelas perdana. Tadi saya pergi ke kelas pendidikan khas. Pendidikan khas boleh bercakap dengan begitu bagus. Yang kelas perdana, saya tanya dia sains, dia tak boleh cakap. Kalau dia cakap pun gagap. Aku kata, sekarang ni mana satu pendidikan khas? Cikgu-cikgu tengok di situ. Kita boleh ambil iktibar daripada singa tadi. Maksudnya, untuk bagi budak-budak ini boleh berartikulasi, boleh berbicara, kita mesti beraktiviti dengan dia. Nak beraktiviti dengan dia, kalaulah satu Melaka beraktiviti sama macam pendidikan khas, result kita tak jadi macam ni, tuan-tuan. Dia tak jadi TP3 banyak. Dia akan banyak kat mana kalau budak beraktiviti? Kalau budak boleh bercakap, kalau kita buat PAK 21, tuan-tuan. Kalau kita banyak, kata-kata satu Melaka buat PAK 21, budak akan bercakap, akan berhujah, berkolaborasi sesama mereka, berkolaborasi, berkomunikasi lagi.
Dua lagi, dia ada 4 tu. Kreatif, kritis, nilai. Kalau kita pergi ke situ tuan-tuan, dia tak jadi result macam ni. Okey, kita tengok sekolah menengah. Esok tengok sekolah menengah tu. Okey, yang ini sekolah menengah tuan-tuan. Bila anak-anak dari sekolah rendah tuan-tuan masuk ke sekolah menengah, tuan-tuan tengok sama juga. TP3 mendominasi. Tuan-tuan tengok TP3. BM, BI, matematik, pendidikan Islam, moral, sains lagi tengok. Sejarah. Habis semua duduk di TP3. Sekarang ni tuan-tuan, kita kena ubah tuan-tuan. Mau tak mau kita kena ubah. Kita tak mau lagi berbicara macam saya bercakap dengan tuan-tuan ni. Tak boleh lagi tuan-tuan. Kita kena buat macam singa tadi. Dia kena bawa bagi budak, tunjuk dia dan dia buat di depan kita. Lepas tu baru kita bagi TP. TP1 sampai TP6. Masalah sekarang ni tuan-tuan, ini masalah PBD. Kita ada video selepas ini yang saya akan tayang. Hari itu saya panggil guru muda. Puan Abang ya, kita panggil guru muda. Guru-guru yang baharu di negeri Melaka. Cikgu Karim ada. Ke Dewan Bestari. Saya tanya dia tentang pemberdayaan TP. Seorang guru bangun, dia jumpa saya, dia kata, "Tuan, saya dinasihatkan oleh cikgu-cikgu senior di sekolah saya, jangan bagi TP lebih daripada 3. Sudah. Sebab apa saya tak boleh bagi TP lebih daripada 3? Sebab baru bulan 4 dan 5. Nak bagi TP lebih dari 3 nanti hujung tahun. Sudah. Maksud dia, di situ tuan-tuan, kita masih lagi seluruh negeri Melaka tak boleh. Kita dah bagi penataran banyak ni. Pembugaran, penataran, tapi tak sampai tuan-tuan. Tak sampai. Sebab itu hari ini, saya ambil sedikit masa. Saya kata saya nak jumpa dengan cikgu, saya nak bercakap tentang PBD, saya nak tunjuk yang cerita singa tadi ni. Supaya kita memang kena buat tuan-tuan. Singa yang tak tahu yang macam itu pun dia boleh tahu. Anak dia macam ni, TP dia macam ni. Lepas tu tengok TP dia semakin meningkat, dia buat balik yang kecil sikit. Lepas itu, dia tengok yang kecil tadi dah pandai bunuh, dia buat balik anak rusa yang lebih besar. Lepas tu dah pandai bunuh anak rusa yang besar, baru dia dah masuk alam yang sebenarnya untuk pergi memburu bersama dengan ibu bapa dia. Singa macam itu. Dia bukan singa je. Kalau tengok serigala, sama tuan-tuan. Jadi kita sepatutnya pendidikan ke arah itu. Sebab apa tuan-tuan? Macam ni. Kita bercakap tentang AI. Artificial Intelligence. Kita bercakap tentang IR4. Tuan-tuan. Kita dah tahu dah. Lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, keperluan sains, keperluan mathematics untuk menguasai dunia ini memang sangat-sangat diperlukan. Hari ini pun tenaga matematik dunia dah tak cukup. Kita dah tahu dah keperluan itu untuk dunia akan datang. Tetapi kalau kita tak sediakan anak-anak kita untuk itu, kita berdosa tuan-tuan. Kita tak sediakan anak-anak kita untuk zaman dia. Macam singa, dia tak sediakan anak-anak dia untuk hidup di masa akan datang. Kita pun tak sedia dengan cukup ni. Macam ni, saya bagi analogi sikit. Kita duduk di flat yang tinggi. Di satu bangunan yang tinggi, tiba-tiba berlaku kebakaran. Bila berlaku kebakaran, bomba datang. Bomba letak apa dekat bawah sana? Haji Cikgu Ramli, kalau terbakar bomba akan letak apa? Macam satu tilam yang dibuat daripada macam belon tu. Macam tilam udara tu. Kita dah tahu dah tilam udara ada dekat situ. InsyaAllah kalau kita terjun ke tilam udara yang berada dekat situ, insyaAllah kita akan selamat. Kita dah tahu dah. Tetapi kita tak terjun dekat situ, kita terjun tempat lain. Kita terjun tempat lain. Kalau terjun tempat lain, sah-sah lah tuan-tuan. Yang terjun dekat sini pun belum tentu. Tapi itu analogi dia tuan-tuan. Kita mesti terjun dekat situ, kita dah nampak dah. Dan kita sebagai cikgu, anak-anak kita tak tahu apa-apa tuan-tuan. Kita yang nampak. Kita dah nampak terus dah. Tapi di negeri Melaka, sorry to say, I share with you. Di negeri Melaka, STEM, anak-anak kita yang menyertai STEM pada tahun 2021, STEM A, STEM ada 3 tuan-tuan STEM A yang ambil pure science, physics, chemistry and biology. Saya STEM A. Kemudian STEM B, physics, chemistry, and then satu lagi subjek lain,
engineering dan sebagainya. Dia tak ambil bio. Itu STEM B. STEM C adalah yang vocational. STEM A kita tuan-tuan, baru 18%. Daripada 12,000 anak kita yang ambil Form 4, hanya 18% yang ambil STEM A. 18%. 12% STEM B. The rest STEM C, the total is 45%. Kita nak mengarah ke 60%. Sebab kita tahu negara kita akan menganjur ke sana. Okay, tuan-tuan, itu saya nak bagi sedikit maklumat kepada tuan-tuan. Baik. Baik, Yusof, next. Terus je. Dah cukup. Okey. Ini. Tuan-tuan, kita lihat data ini. Tadi, data PBD. Sekarang, data sekolah menengah Form 4, Form 5, SPM. Sekolah rendah, cikgu-cikgu daripada sekolah rendah, ini adalah analisis trend SPM negeri kita, negeri Melaka. Kita tengok data ini. Apa yang boleh kita bercakap tentang data ini? Saya akan panggil cikgu untuk bagi pandangan tentang data ini. Cikgu tengok sekejap dalam masa 2 minit. Lepas tu saya panggil. Cikgu boleh berbincang dengan kawan sebelah. Sekolah rendah. Baik, saya beritahu cikgu Okey, jenis peperiksaan SPM 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yang dari kiri ke kanan. Yang dari atas ke bawah PPT T4. PPT T4 cikgu adalah peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 4. Bawah dia peperiksaan pertengahan tahun akhir tahun Form 4, UD 1 ujian diagnostik 1. Ujian diagnostik 1 Form 5, kemudian PPT T5. PPT T5 peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 5. Bawah dia PPC SPM. PPC peperiksaan percubaan tingkatan 5. Bawah dia lagi SPM, the real SPM. Baik. Bawah dia KPI SPM. KPI SPM adalah Key Performance Indicator untuk SPM kita yang kita buat. Itu yang kita buat. Kemudian bawah sekali bilangan calon yang ambil. Itu. Kemudian itulah dia. Kemudian dalam kotak itu adalah grade purata. Grade purata yang paling teruk adalah 9. Kita ingat balik kita ambil SPM dulu. Kalau kita fail dapat 9. Selepas 9, 8. 8 tu lulus. Selepas 8, 7. Kalau dapat 6, kita panggil kepujian. Lepas tu 5, 4, 3, 2, 1. Kalau grade purata kita lebih kurang 6, bermaksud dia ada A1, A2. SPM sekarang. A1, A kan, kalau kita tengok balik yang Form 5 SPM A+, dulu A1 A+, A+, A minus. Dia macam tu sampai 9 tuan-tuan. Bermaksud kalau kita berada pada 6 di seluruh negeri Melaka, kita duduk dekat mana tu? C or D? C or D? Nak pergi ke D sudah cikgu. C nak pergi ke D. Okey, apa yang boleh kita cakap tentang data ini? Dan di negeri Melaka kita, pada tahun 2019, kita dapat 4.83. 4.83. Okey. 2020, 4.83. Tahun 2020, kita mula menghadapi COVID. 2021, 4.83. Tak berganjak-ganjak. 3 tahun berturut-turut negeri Melaka. Dan kedudukan kita dalam Malaysia masih lagi dalam top 10, tak ada masalah. Dan masih lagi dalam top 10. Okay? Tetapi 10 yang agak, bukan 10 yang nombor 1. Kita kata top 10 saja. Okey. Dia dalam pertengahan, atas nasional. Baik. Yang bawah ni adalah kita punya KPI. KPI kita cantik, 4.54, 4.41, 4.56. Tak capai-capai lagi. Dah 3 tahun. Daripada data ini, apa yang tuan-tuan nampak yang boleh kongsi bersama kita? Kamu lah cikgu, ramai ni, ada 1,000 orang ni.
Come on. Seorang-seorang datang ke depan berkongsi bersama kita. Kita bercakap secara santai. Selepas ini kita nak bercakap dengan Ketua Menteri secara santai juga. Cikgu Zul, boleh kongsi? Awel, Cikgu Awel. Come lah datang depan ni. Kita nak panggil siapa ni? Hajar Rubaiyah panggil seorang. Mai naik sini Hajar Rubaiyah. Kita panggil sekolah menengah. Dari Camp Ternak kan? Okey, seorang cikgu dari Camp Ternak. Mai cikgu. Kita perkenalkan diri, kita bercakap sikit. Okey, bagi tepukan dia untuk dari SMK Camp Ternak. Okey cikgu, ambil mic kat sana. Ada mic tadi tak? Cikgu kaunselor ke apa? Tak apa, boleh buka bawah you. Tolak bawah. Okey, mana ni? Boleh. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pendapat saya, jika lihat pada keputusan SPM sebenar tu, ternampak keputusannya lebih baik berbanding pada percubaan dan juga PPT tingkatan 4. Mungkin ini ada kena-mengena dengan cara penandaan guru-guru di sekolah yang agak strict dan tak lenient kepada pelajar-pelajar. 4.83 hat-trick tu, walaupun pada ketika itu berlakunya COVID, tapi masih dapat mengekalkan GP yang sama. So maksudnya COVID itu tak memberi kesan kepada pelajar. Mereka masih dapat ilmu yang samalah, sama ada secara online ataupun secara bersemuka. Baik, okey, terima kasih cikgu. Tahniah. Baik, tuan-tuan. Kita ni daripada SMK Camp Ternak. Saya jadi pengetua di SMK Camp Ternak tahun 2011. Okey, baik cikgu. Cikgu tengok dari tahun 2015, sewaktu anak-anak ini masuk ke Form 4, cikgu tengok grade purata dia. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tak ada pasal COVID, 22 pun tak ada. Sampai 20, grade purata dia cikgu sama saja 6. Cuba tengok. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020, 6.7, 6.5, 6.3 semua main 6. Cikgu tengok. Itu satu. Apa pasal jadi macam tu? Budak-budak ini baru masuk Form 4. Budak ini baru masuk Form 4, lepas itu dia baru belajar 2 tajuk. Betul cikgu? Kalau kata sains, kalau kata biologi, berapa tajuk Fauzi? Biologi baru 2 tajuk, 3 tajuk. Lepas tu exam pertengahan tahun. Baru belajar 2 tajuk. Exam pertengahan tahun, dia sudah dapat 6.72. Ramai yang fail. Baru belajar dalam masa 5 bulan. Dah jadi 6. Lepas tu dia pergi akhir tahun, 6 juga. Lepas tu dia pergi ke percubaan, pertengahan tahun Form 5, 6 juga. Bila dia pergi trial, baru dia lonjak pergi ke 5.9. Okey. Okey, CM dah gerak. Okey, protokol dah suruh berhenti. Kita baru nak mula ni, baru nak panas. Okey, tak apa tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan sikit saja. Data ini menunjukkan bahawa di sekolah belum lagi terlaksana PDP secara berkesan. 10 minit. Okey. Cikgu, betul cikgu. Sekolah rendah kita, PDPC berpusatkan murid. PDPC PEK 21. PDPC yang menyeronokkan murid. PDPC terbeza. PDPC apa lagi cikgu Fauzi? Flip classroom. PDPC modular. Belum lagi berlaku dengan baik di sekolah. Siapa yang kata belum berlaku dengan baik? Data ini tuan-tuan. Paksa tuan-tuan yang bekalkan anak masuk sekolah menengah. Bila masuk sampai Form 1, Form 2, Form 3, lagi sekali PDPC yang saya cakap tadi tak berlaku dengan baik, budak kita tak boleh berhujah. Bila kita bercakap macam ni, budak kita tak berhujah, tak berbicara, tak
tak ditanya dengan soalan-soalan yang mencungkil dia punya kebat dia tu, dia nak pergi SPM, dia tak boleh pergi, tuan-tuan. Jadi kita kena mula daripada sekolah rendah. Sebab itu hari itu saya nak lancarkan Havoc STEM. Havoc STEM, sekolah mesti melaksanakan Havoc STEM. Havoc STEM, kita ada 3 murid. Daripada darjah 1 sampai darjah 6. Lantik 3 murid satu grup. Bagi dia satu projek. Seorang bercakap dalam bahasa Inggeris, seorang terang dalam bahasa Melayu, seorang lagi tukang pegang dia punya poster. Berbicara, bagi satu tajuk, bagi dia cakap. Sama ada cikgu nak ikut dia SKP ataupun tidak. Bagi dia cakap pasal kertas, boleh? This is a piece of paper made up from tree. That tree, pokok itu buat apa? Pokok itu buat fotosintesis. Dah pergi ke sains, dah pergi ke STEM. Itu kita nak, tuan-tuan. So saya minta semua sekolah di negeri Melaka balik kita buat itu. Jangan duk sibuk nak mengajar macam nak ambil exam macam dulu. Tak ada lagi, tuan-tuan. Tak ada lagi. Kita kena berubah, tuan-tuan. Ubah sikit pun tak apa. Ya. Ada pengumuman. Okey, tuan-tuan. Kita pause sekejap. Next. Okey, next. Okey, next. Tak sempat lagi dah. Ni nak tunjuk ni budak Melaka, tuan-tuan. Macam mana dia buat projek dia, dia berbicara, berartikulasi. Budak Melaka, sangat bagus. Tapi ada video dia, tak sempat. Next. Tak sempat nak tunjuk. Okey, tak payah, next. Okey, tuan-tuan. Mohon maaf banyak-banyak, saya terpaksa stop. Kalau saya nak bercakap ni tak habis lagi 2 jam. Saya terpaksa stop sebab kita nak bagi laluan kepada Hanif. So itu saja, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan kita akan berbicara lagi tentang SEM, tuan-tuan. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Ahmad, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, di atas taklimat berkaitan dengan pentaksiran berasaskan sekolah sebentar tadi.